Hai, selamat datang ke channel Cikgu Wani. Kita akan belajar bab 4, sebatian karbon 4.6 polimer semula jadi. Sebelum tu, jangan lupa ya, like dan subscribe. Bila kita masuk tentang polimer dan monomer, polimer ialah bahan yang mempunyai molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit-unit molekul kecil. Manakala monomer ialah unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer. So, pada bahagian ini adalah kita panggil monomer, manakala gabungan daripada molekul-molekul kecil atau monomer-monomer dia akan membentuk menjadi polimer. Proses pempolimeran dan penyahpolimeran. Apa itu proses pempolimeran? Proses pempolimeran ialah proses penggabungan molekul-molekul kecil iaitu monomer untuk membentuk rantai molekul panjang yang kita panggil polimer. Manakala penyahpolimeran adalah proses penguraian molekul polimer kepada monomer-monomernya. Terdapat dua jenis polimer iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi adalah yang dihasilkan secara semula jadi oleh benda hidup. Manakala polimer sintetik pula ialah sejenis polimer buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Jadi contoh-contoh bagi polimer semula jadi adalah protein iaitu monomernya adalah asid amino, karbohidrat monomernya glukosa, selulosa monomernya adalah glukosa, getah asli monomernya adalah isoprena. Kemudian bagi contoh polimer sintetik, perspek monomernya adalah metil metacrylat. Kemudian politena monomernya adalah etena, polimer polisterena monomernya adalah sterena. Kemudian getah sintetik monomernya adalah neoprena. Baiklah, kita masuk tentang getah asli. Diperoleh daripada pokok getah dalam bentuk lateks iaitu susu getah. Monomer bagi getah asli adalah isoprena. Sifat bagi getah asli adalah kenyal, tidak mengkonduksikan arus elektrik dan haba, tidak terlap udara, bersifat lembut dan tidak tahan haba. Sebelum kita lihat tindakan asid dan larutan amonia terhadap lateks, kita kenal dulu struktur zarah getah. Rantai polimer getah diseliputi oleh membran protein yang mana ia adalah bercas negatif. Jadi, zarah-zarah getah dia akan bertolakan antara satu sama lain kerana mempunyai cas yang sama. Jadi, dari tolakan ini akan mengelakkan lateks daripada bergumpal. Tindakan asid terhadap lateks, proses pengumpalan lateks akibat tindakan asid. Lateks apabila kita tambahkan dengan larutan asid seperti asid etanoik, asid formik dan juga asid hidroklorik, ion hidrogen dalam asid iaitu bercas positif akan meneutralkan cas-cas negatif pada membran protein. Maka zarah-zarah getah akan berlanggar antara satu sama lain dan membran protein akan pecah. Molekul-molekul getah akan terbebas keluar dan terbelit antara satu sama lain. Maka gumpalan lateks akan berlaku. Tindakan alkali terhadap lateks. Lateks ni walaupun kita tak tambahkan dengan asid, lama kelamaan dia akan menggumpal dengan sendirinya. Kenapa? Sebab bakteria akan menghasilkan asid. Jadi asid ni akan meneutralkan cas-cas negatif pada membran protein. Jadi kalau kita tak nak lateks tu menggumpal, maka kita perlu tambahkan alkali seperti amonia. Jadi alkali ni dia akan meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Maka membran protein akan kekal bercas negatif dan saling bertolakan antara satu sama lain. Dan akhirnya lateks akan kekal dalam keadaan cecair.
Proses pembukanan getah. Proses pembukanan ialah proses yang menambahkan atom-atom sulfur ke dalam molekul-molekul getah asli. Semasa pembukanan, atom sulfur membentuk rangkai silang di antara molekul-molekul getah. Rangkai silang ini menghalang polimer-polimer getah daripada menggelongsor di antara satu dengan yang lain. Jadi proses pembukanan ni adalah maksudnya kita tambahkan atom sulfur ke dalam getah asli. Okey, proses pembukanan ni ada dua cara. Yang pertama, memanaskan getah asli dengan sulfur. Yang kedua, merendamkan getah asli dalam larutan sulfur monoklorida dalam metil benzena. Jadi apa perbezaan getah tak terbukan atau kita panggil getah asli dengan getah terbukan? Getah tak terbukan dia kurang kuat dan lebih lembut. Getah terbukan lebih kuat dan keras. Getah tak terbukan kurang kenyal. Getah terbukan lebih kenyal. Getah tak terbukan tidak tahan haba. Getah terbukan lebih tahan haba. Jadi getah asli perlu dipanaskan bersama sulfur melalui proses pembukanan untuk menghasilkan tayar yang keras dan tahan haba. Okey, apakah tujuan pembukanan getah? So kita kena ingat 3K 1TH. Apa 3K 1TH ni? Lebih kenyal, lebih kuat, lebih keras dan lebih tahan haba. 3K 1TH. Penghasilan getah terbuka dalam industri pembuatan tayar. Jadi macam mana? Bermula dengan lateks, kita nak hasilkan getah terbuka adalah pertama sekali lateks. Dia perlu melalui proses penggumpalan menjadi gumpalan getah. Kemudian digelek menjadi kepingan getah. Kemudian melalui proses pembukanan, dia akan menjadi getah terbuka. Okey, contoh-contoh barangan getah terbuka seperti tayar, bilah pengelap cermin kereta, pelekat tingkap kereta dan pelekat pintu kereta. Sekian, terima kasih.